Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang sekalian rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada pagi ini kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini 22 Safar 1442 Hijriah bersamaan 10 Oktober 2020. Katanya tarikh ini, hari ini istimewa kerana hari ini saja kita bertemu dengan tarikh ini 10/10/2020. Jadi 10 Oktober 2020, 10/10/2020. Kita tidak akan jumpa tarikh seperti ini melainkan hanya pada hari ini. Maka kita panjatkan secara puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada hari ini kita teruskan, kita sekali lagi diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam majlis ilmu ini yang Nabi SAW sebutkan dalam sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT, dikurniakan barakat dan rahmah yang diturunkan para malaikat, juga sakinah, yakni ketenangan, dan dikurniakan kita ganjaran pahala yang sebaik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara fizikal kita tidak bersama-sama dalam satu majlis ilmu, tetapi dengan tuan-tuan dan puan-puan mengikuti majlis ilmu ini, insya-Allah ganjaran-ganjaran hadir dalam majlis ilmu itu akan juga diperoleh oleh tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Maka kita kembali meneruskan siri-siri kuliah kuliah maya kita, setelah kuliah
maya kitab At-Tafsirul Munir juzuk 30 telah pun kita sempurnakan pada kita telah khatamkan pada 28 September yang lalu. Alhamdulillah. Maka kali ini kita akan meneruskan semula kuliah maya mengupas kandungan kitab Fiqh Manhaji jilid 4 yang berkaitan dengan Al-Ahwal Akhsyasiyah dalam bahasa Arab, dalam teks bahasa Arab yang asal diterjemahkan menjadi undang-undang kekeluargaan. Jadi kita pada kuliah yang akhir, kuliah maya akhir 2 bulan lalu, kita telah membincangkan tentang li'an. Maka kita teruskan kuliah maya kitab Fiqh Manhaji jilid 4 ni dengan topik ataupun perbincangan yang baru dalam bab talak ini, iaitu perkara 14.3.6, iaitu cara isteri melakukan li'an. Jadi kita faham bahawa li'an ini ialah satu proses di mana suami yang mendapati isteri telah melakukan zina di luar pernikahan dan ingin mendakwa isterinya, namun tiada bukti yang jelas, maka si suami boleh melakukan li'an. Jadi kita telah bincangkan sedikit sebanyak tentang li'an ini, dan sebenarnya isteri pun boleh melakukan li'an juga. Ini kita lihat bagaimana caranya. Sebagaimana suami yang berli'an boleh mengelak daripada hukuman qadhaf, begitu juga isteri yang berli'an boleh menyelamatkan dirinya daripada hukuman kerana kesalahan berzina yang disebabkan li'an suaminya. Jadi suami isteri pun boleh berli'an juga, boleh bersumpah menafikan tuduhan suami dia bahawa dia melakukan zina. Itu dia. Jadi isteri pun boleh mempertahankan diri dia. So, Islam memberikan peluang kepada isteri untuk mempertahankan dirinya dari tuduhan tuduhan suaminya. Baik. Cara isteri melakukan li'an adalah dengan berkata, aku bersaksi dengan nama Allah bahawa si Anu itu seorang yang berdusta tentang tuduhan zinanya terhadap aku. Itu cara dia pakai lafaz dia. Lafaz ini diulangi sebanyak 4 kali. Pada kali yang kelima, isteri berkata, kemurkaan Allah akan menimpaku jika dia dari kalangan orang yang benar. Itu dia, maknanya lafaz yang mempertahankan dirinya itu diulang 4 kali. Arba'u syahadat. Kemudian yang kelima, isteri akan sebut, kalaulah tuduhan suamiku benar, aku sanggup menerima laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dengan mengucapkan kata-kata tersebut, hukum hudud kerana berzina digugurkan. Kita semua tahu bahawa hukuman hudud bagi penzina muhsan, bagi penzina yang telah berkahwin, ialah hukuman rejam sampai mati. Apabila si isteri melakukan perkara li'an ini diterima oleh mahkamah, maka tidak dijatuhkan hukuman hudud ke atas si isteri. Tapi kesan li'an itu kita sudah lihat dalam kuliah-kuliah yang lalu, di mana suami isteri, perkahwinan suami isteri yang saling berli'an ini terbubar dengan sendirinya, dan mereka tidak boleh berkahwin semula selama-lamanya. Itu kesan besar daripada li'an tadi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yadra'u anha al'adzab an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Surah Azim. Ayat 8-9 surah An-Nur. Mafhumnya, dan bagi menghindarkan hukuman seksa dari isteri yang kena tuduh itu, naklah ia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa suaminya yang menuduh itu sesungguhnya adalah dari golongan orang-orang yang berdusta. Sumpah yang kelima, ini naklah ia berkata bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang-orang yang benar.
Wallahu a'lam. Baik, perkara 14.3.7, syarat penting bagi li'an. Syarat sah li'an hendaklah mengambil kira perkara berikut. Tuduhan berzina dilakukan terlebih dahulu sebelum li'an. Jadi ada tuduhan berzina dulu. Kalau tak ada, maka li'an itu tidak boleh dilakukan. B, suami melakukan li'an terlebih dahulu sebelum isteri. Tu syarat dia. Bukan isteri buat li'an dulu. Suami dulu buat li'an ni asalnya dari suami. Ayat Quran yang kita baca pada awal tadi, li'an itu awalnya dibuat oleh suami. Suami menuduh isterinya berzina, tapi tak ada bukti. Tapi suami yakin isterinya berzina, maka suami boleh membuat tuduhan li'an terhadap isteri tadi. Seperti mana kita telah bincangkan dalam kuliah-kuliah yang lepas. Si suami dan isteri itu naklah menggunakan ungkapan li'an yang dinyatakan sebelum ini. Jika seorang daripada mereka mengucapkan ayat yang lain seperti berkataan bersaksi ditukar kepada bersumpah, atau menukarkan perkataan murka dengan laknat atau sebaliknya, maka li'an itu tidak sah. Hal ini adalah kerana lafaz li'an tersebut telah dinyatakan ungkapan dengan jelas dalam Al-Quran. Oleh itu wajib menggunakannya ketika melakukan li'an. Jadi kalau suami isteri, kalau suami isteri ni mesti menggunakan lafaz li'an yang kita dah sebut tadi. Tidak boleh dengan lafaz-lafaz yang lain. Kerana Al-Quran sudah menunjukkan contoh lafaz li'an yang sepatutnya diguna ketika menjalankan proses li'an. D, kelima-lima persaksian yang diucapkan oleh suami dan isteri itu hendaklah berturutan. Tidak harus berlaku senggang di antaranya yang dianggap tidak berturutan pada pandangan umum. Jadi mesti pada satu masa. Tidak ada lafaz 4 kali tu, lepas tu boleh minum teh lagi, boleh duduk sembang kedai kopi lagi sebagainya, masuk balik mahkamah lafaz kelima pula. Tu tak boleh. Mesti berturutan. Kelima-lima tu 4 kali lafaz li'an. Yang kelima, lafaz sanggup menerima murka dari Allah SWT kalau tuduhannya palsu, itu kena sekali. Begitu juga isteri mempertahankan diri, sama juga. Hakim wajib menasihatkan suami dan isteri dalam mengingatkan mereka akan perbuatan dusta dan akibatnya. Contohnya hakim berkata, perhitungan diri kamu berdua terserah kepada Allah. Seorang dari kepada kamu telah berbohong. Adakah sesiapa yang antara kamu yang ingin menarik kata-katanya? Tu dia tuan-tuan. Jadi hakim sebelum membenarkan suami isteri melakukan li'an, perlu mengingatkan suami dan isteri supaya berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan li'an ini. Kerana kesan kita dah bincang ni, kesannya adalah sangat besar. Jadi berfikir dulu, khususnya pada suami lah, sebab yang memulakan tuduhan itu adalah suami. Jadi suami kena berfikir masak-masak dalam. Jadi hakim wajar menggunakan kebijaksanaannya untuk mengajak si suami berfikir balik. Kan? Kalau takat qazaf tak pergi, kan? Tapi kalau li'an kesannya sangat besar. Macam yang kita sebut tadi, perkahwinan terbubar dengan sendirinya, dan tak boleh kahwin semula selama-lamanya. Bayangkan kalau si suami ini dia ada insting, tapi instingnya tu tersasar ataupun tak tepat ataupun tersilap, yang mana akhirnya benda itu adalah palsu. Tuduhan zina itu adalah palsu. Bagaimana? Nampak? Tidakkah di hati suami itu masih ada perasaan kasih sayang terhadap isteri dia? Mungkin orang bakar ke, orang bakar, orang provoke si suami. Jadi suami pun bila dah banyak-banyak kena provoke, maka mungkin suami hilang pertimbangan. Jadi suatu hakim perlu bijaksana mengingatkan suami yang ingin melakukan li'an dan isteri yang ingin melakukan li'an balas supaya berfikir sedalam-dalamnya dan semasak-masaknya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, an bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a ar-rajulu. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
ya, anna Nabi SAW, bahwa Nabi SAW, ya, da'ar rajula, memanggil seorang lelaki. Ini mesti kes fi'al lah ni. Fatala alaihi al-ayat, maka Nabi SAW membacakan pada lelaki ini beberapa ayat Al-Quran. Wa wa'azahu wa zakkarahu. Apa dia tuan-tuan? Memberi nasihat dan mengingatkannya. Itu dia. Ya. Beri nasihat pada lelaki ini. Lelaki ini mungkin nak melakukan tuduhan li'an, maka Nabi sebagai hakim memanggil lelaki ini, membaca sebuah ayat Quran, memberi nasihat dan memperingatkan. Apa yang Nabi SAW ingatkan? Wa akhbarahu anna azab ad-dunya ahwanu min azabil akhirah. Nabi SAW beritahu lelaki ini bahawa azab dunia lebih ringan daripada azab di akhirat. Faqala, maka siapa dia faqala? Maka lelaki ini berkata, ya, wallahu la wallazi ba'athaka bil haqq, tidak, demi Tuhan yang memutuskan kamu dengan kebenaran, ma kadzabtu 'alaiha, apa dia? Aku tidak berbohong. Maknanya lelaki ni ingin meneruskan tuduhan li'an itu, ya, kan? Thumma fanna bil mar'ati fa wada'aha wa zakaraha. Kemudian Nabi SAW memanggil si isteri pula, memberi nasihat, memberi peringatan. Wa akhbaraha anna azab ad-dunya ahwanu min azabil akhirah, beritahu pada si isteri azab dunia ni ringan berbandingkan azab akhirat. Faqalat wa la wallazi ba'athaka bil haqqi ma sadaqa. Si isteri pun kah bala, tidak, demi Tuhan yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, mengutuskan Tuhan dengan kebenaran, dia tidak benar, dia berbohong. Itu dia cerita dia. Mana seorang isteri pun kerah apa, dia mempertahankan diri. Yalah, mana-mana isteri pun, kalau kita fikir logik pun, bila dituduh semacam tu, so tentulah si isteri ni ingin mempertahankan diri dia kalau dia betul-betul tak bersalah, kan? Tu keadaan. Kita lihat apa yang akan berlaku seterusnya, kan? Qala Ibn Umar, kata Allah Ibn Umar melihat peristiwa itu, fabada'a birrajuli, kemudian li'an dilakukan, fasyahida arba'a syahadatin billah innahu laminas sadiqin. Penalian lakukan oleh suami dengan 4 kali persaksian dengan Allah bahawa dia di kalangan orang yang benar. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Diikuti pada kali kelima dengan berkata bahawa laknat Allah akan menimpanya jika dia di kalangan orang yang berbohong. Thumma sanna bil mar'ah, kemudian isteri pula bersaksi dengan Allah, fasyahidat arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Kemudian isteri pun bersaksi dengan Allah bahawa suami di kalangan orang yang berbohong sebanyak 4 kali. Wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Ikuti dengan kelima dengan berkata bahawa Allah akan menimpa jika suami itu di kalangan orang yang benar. Thumma farraqa bainahuma. Kemudian kita lihat itu Rasulullah SAW telah memisahkan mereka berdua. Itu dia. Itu keadaan yang berlaku. Sebab dah berlaku li'an, maka Nabi SAW ketika itu tiada pilihan melainkan membubarkan perkahwinan kedua-duanya dan memisahkan mereka. Nabi SAW bersabda pada kedua-dua suami isteri yang berlian. Yang inilah barangkali. Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda pada kedua-duanya, hisabukuma ala Allah. Perhitungan kamu berdua terserah kepada Allah. Ahadukuma kadhib, seorang daripada kamu berbohong. La sabila laka 'alaiha, maka tidak lagi jalan kamu, tiada lagi jalan kamu kembali kepadanya. Maknanya dengan itu akan kata-kata sabda Nabi itu menunjukkan bahawa lelaki, ya, si suami tidak boleh lagi kembali berkahwin dengan isterinya selama-lamanya. Itulah kesan dia. Dan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Hilal ibn Umayyah qadhafa imra'atahu, bahawasanya Hilal bin Umayyah, seorang sahabat Nabi, dia qadhafa imra'atahu, telah menuduh isterinya berzina. Faja'a fasyahidan, dia menemui Rasulullah SAW dan membuat persaksian. Maka apa kata Nabi SAW? Wan Nabi SAW yaqul, dan Nabi SAW pun bersabda, Inna Allah ya'lamu anna ahadukuma kadhib. Yang maksudnya Allah Ta'ala mengetahui salah seorang daripada kamu berbohong. Maka Nabi tanya,
Sebagai hakim Nabi tanya, fahal minkum taib, adakah di antara kamu berdua ni yang nak menarik balik persaksian li'an itu? Maksudnya hakim memberi peluang, walaupun hadis buat persaksian pun masih lagi Nabi memberi hakim sebagai hakim memberi peluang kepada si suami atau isteri menarik li'an itu. Nampak betapa indahnya ajaran Islam, tidak terus menjatuhkan hukuman, mana masih memberi ruang dan peluang kepada suami untuk dan isteri untuk menarik tuduhan li'an itu. Kesannya besar yang kita bincang tadi. Hadis yang lain lagi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hina nazalat ayatul mutala'inain, ketika turun ayat tentang orang yang melakukan li'an, Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin min man laisa minhum, mana-mana perempuan masuk yang menasab seseorang pada satu kaum, sedangkan dia bukan daripada kaum tersebut, falaisat minallahi fi syai'in, maka Allah SWT tidak kena-mengena dengan yang sedikit pun. Itu. Falaisat minallahi fi syai'in wa la yudkhilaha Allahu jannata, dan Allah SWT tidak akan masukkannya ke dalam syurganya. Itu dia. Wa ayyuma rajulin jahada waladahu, sementara mana-mana lelaki menafikan nasab anaknya sendiri, wa huwa yanzuru ilaihi, sedangkan dia tahu anak itu zuriatnya, ihtajaballahu min, maka dia terhijab daripada rahmat Allah SWT, wa faddahahu ala ru'usil awwalina wal akhirin, dan Allah Ta'ala akan mendahkan aibnya di hadapan semua manusia. Waliyazubillah. Itu dia tuan. Jadi besar kesannya li'an ini terhadap suami isteri dan terhadap anak-anak sekalipun. Maka li'an ini hanyalah jalan pada kita, hanyalah sebagai jalan akhir untuk meleraikan sikit tuduhan-tuduhan zina seorang suami terhadap isterinya sekiranya ada. Maka perlu dicari jalan-jalan yang lain dahulu. Jadi suami jangan terburu-buru. Namun Islam menyediakan, kalau dah itu pilihan si suami, maka Islam mengizinkan suami mengambil pilihan tersebut, dan isteri juga mengizinkan, Islam juga mengizinkan si isteri mempertahankan diri dia dengan cara yang dan mekanisme yang sama seperti yang kita telah bincangkan tadi. Jadi itulah sedikit kupasan apa yang kita boleh kupas sebagai menutup perbincangan kita tentang li'an. InsyaAllah pada kuliah yang saya akan datang, kita akan sambung dengan kita akan mulakan perbincangan tentang iddah. Kerana kita dah bincangkan tentang talak, tentang cerai, tentang zihar, tentang ilak, tentang li'an, maka kita akan bincangkan tentang kesan pertama yang berlaku selepas perceraian, iaitu iddah. InsyaAllah kita akan bincangkan pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sebab kongsi ini ada manfaat untuk tuan-tuan dan untuk kita semua, tuan-tuan dan puan, dalam kehidupan. Jadikan pada suami isteri, jadikan ini semua sebagai panduan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita di dunia dan akhirat, bahagia dunia dan di akhirat, sampailah kita menduduki jalan syurga Firdaus dalam akhirat, di dalam alam akhirat insyaAllah. Dan sekiranya ada apa-apa penerangan yang saya bawakan dalam kuliah ini yang mungkin ada kelemahan di mana-mana, maka saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa yang berfazil li walakum. Dan sekian kita akhiri kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih al-kafaratul asma. الذين إن الإنسان في خسر الذين آمنوا والصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم من هذا الموضوع وتفرج لي وتفرج والصمة. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم.
Allahumma badil syamlahum wa farik jamahum wa syatik kama tawazaz al-azam wa mikilabi ya qahhar ya jabbar ya mutaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzil kitab ya mujil sawa ya zma' azab ya zma' wasahih ya rahimar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna ya akram. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا مستجابا ولمنا ولقانا وعملا في هذا الليل المبارك من شر الصفا المبارك إنك السميع العليم. ثم لنا يا مولانا إن تطمئن لنا فيها سماوات فيها سبع دعوات الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم منكم تقبل كريم بالله التوفيق. Akhir sekali, maafkan saya sebelum kita tutup kuliah ni. Jangan lupa kita jaga diri kita, pati esok nanti pelihara kita daripada wabak COVID-19 yang berbahaya ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.